Ini Fathul Mu'in muka surat 236. Petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walam yakun zalika mutawwilan lahuma tatwilan yakhruju an haddis sunnati walittiba kama qalahu syaikhuna Ibnu Hajarin wa Ziyadin. Perlakuan seperti ini, mana perlakuan seperti ini, himpun dua surah pada satu rakaat sembahyang sunat qabliyah subuh. Sembahyang sunat qabliyah subuh, sunat himpun antara dua riwayat yang menceritakan dua surah yang dibaca pada sembahyang sunat qabliyah subuh. Satu riwayat kuliah dan qul huwallah. Satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alam nasyrah dan alam tarakai. Maka terdahulunya sunat himpun antara dua riwayat dengan bahawa rakaat pertama qabliyah subuh, selepas membaca Fatihah baca alam nasyrah, kemudian selesai baca baca kuliah ayyuhal kafiru, kemudian barulah rakaat. Naik rakaat yang kedua selepas membaca Fatihah baca alam tarakai, kemudian baca qul huwallah, barulah rakaat. Jadi sunat himpun dua surah seumpama tu supaya jelas kita beramal dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebut kuliah qul huwallah, kita beramal. Hadis sebut alam nasyrah, alam tarakai, kita beramal. Sebab apa? Sebab rakaat pertama alam nasyrah kita baca, kemudian kuliah. Rakaat kedua kita baca alam tarakai, kemudian qul huwallah. Sunat himpun seumpama tu. Kemudian kita terdahulu sembahyang sunat qabliyah subuh, sunat takhfif, sunat peringan. Peringan dengan bahawa janganlah sembahyang tu panjang-panjang sangat. Sebab apa? Sebab sembahyang ni sebelum fardu. Nanti kita nak sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni sunat awal waktu. Kalau qabliyah ni kita sembahyang tu panjang, macam mana dengan fardu kita jadi terlewat? Berbeza dengan sembahyang ba'diyah. Ba'diyah lain. Ba'diyah sekalipun, kalau ba'diyah isyak sunat pendek juga. Sebab apa? Sebab tidur awal pada ni. Jadi qabliyah ni dia sunat sebelum fardu. Jadi sunat sebelum fardu ni sunat takhfif, sunat peringan. Ni qabliyah subuh sunat peringan, jangan panjang sangat. Tiba-tiba peringannya macam mana, peringkasnya macam mana. Satu rakaat baca dua surah. Satu rakaat baca dua surah. Tu dah baca tiga surah lagi tu. Tiga surah kan kita sebut mengelepas. Sebab riwayat yang lain pula, riwayat daripada Imam Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rakaat pertama lepas Fatihah, ayat yang ke-136 surah Al-Baqarah. Rakaat kedua selepas membaca Fatihah qabliyah subuh, ayat yang ke-64 surah Al-Imran. Tu. Jadi kalau kita nak himpun tiga lah. Rakaat pertama lepas Fatihah 136 surah Al-Baqarah, kemudian alam nasyrah, kemudian kuliah. Rakaat pertama lepas Fatihah. Rakaat kedua lepas baca Fatihah 64 Al-Imran, kemudian baca alam tarakai, kemudian baca qul huwallah. Tu lagi tiga, tu lagi banyak. Walhal qabliyah subuh sunat peringan. Ni perlakuan seperti ini, himpun dua surah ni.
tidak dapat dianggap sebagai memperpanjangkan rakaat yang sampai melampaui ukuran sunnah dan ittiba Rasul, ikut Rasul. Mana kalau setakat himpung 2 surah dan termasuk himpung 3 surah, masih lagi tak panggil memanjang, masih lagi dipanggil takhfif juga, pendek juga, ringkas juga, ringan juga. Ada ni. Jadi kalau ringan ni satu surah je lah panggil ringan. Kalau 2 surah, kalau 3 ayat pula, dia panggil ringan lagi. Masih lagi tidak keluar daripada hak sunnah dan juga ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba ni ikut Nabi. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi satu riwayat kuliah je. Kalau akan kedua kuliah Allah. Satu riwayat hak nabinya alam nasyrah kat pertama, alam tarakah kat kedua. Lepas tu kita ambil 2 tu, masa lagi ikut Nabi lah. Ini bagi satu pandangan. Bagi satu pandangan dia tak tambah gitu. Pilih macam mana hak kita nak pilih. Ada 2-3 riwayat. Buat macam betul-betul Nabi buat. Jangan duk himpun-himpun gitu. Kalau kita himpun, orang pertama alam nasyrah dan kuliah. Nabi pernah dah himpun seumpama tu. Nabi tak pernah himpun. Tapi kita baca alam nasyrah, memang ada riwayat Nabi baca. Nabi baca alam nasyrah saja. Kita ambil kuliah ayat, capung kuliah. Sebab ada riwayat hadis, Nabi baca kuliah. Nabi baca kuliah saja. Tak ada ni. Tak ada Nabi baca alam nasyrah dan kuliah. Tak ada. Jadi satu pandangan, dia tak terima himpung ni. Sebab himpung ni jadi bukan Nabi. Tak ada ni. Hak Nabi, hak satu riwayat, hak pertama 136 Al-Baqarah lepas Fatihah. Hak kedua ayat nombor 4 Al-Imran. Itu sahaja, tak ada kuliah ketika Nabi baca ayat tu. Tak ada alam nasyrah ketika Nabi baca ayat tu. Tak ada ni. Jadi macam mana kita ambil hak mana-mana hak Nabi buat? Kita himpunglah 2-3 riwayat. Himpung tu jadi hak kita lah pulaknya. Bukan jadi hak Nabi. Tu satu pandangan. Satu pandangan, himpung tu Nabi tak buat. Tapi baca alam nasyrah, Nabi buat. Baca kuliah, Nabi buat. Jadi kita buat hak mana? Nak kita buat ke semua riwayat Nabi. Dia kata gitu pula. Jadi kalau kita baca kuliah saja, kita tak beramal dengan alam nasyrah. Kita baca alam nasyrah saja, kita tak beramal dengan hadis baca kuliah. Betul? Himpunglah dua-dua. Orang kita beramal dua-dua. Itu satu pandangan. Himpung dua-dua Nabi tak buat. Himpung dua-dua. Itu pandangan lain pula. Tak sedut balah lah. Ni kalau balah ni pakai siang pun tak habis. Kalau malang lah. Kalau siang, saya pakai malang pun tak habis. Ada ni. Mana? Kita hanya sebut nak kitab kita ni sunat himpung. Tapi kalau himpung tu jadi panjang, ada tak panjang lagi dia panggil. Masa dia panggil takhfif lagi, ringan lagi. Mana qabliyah subuh Nabi buat ringan, masa lagi ringan. Tak keluar daripada sunnah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ketentuan yang dikemukakan guru kita Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Itu pandangan Ibnu Hajar, pandangan Ibnu Ziyad. Mana kalau baca 2 surah tu pendek lagi dia panggil. Gitu. Sirang kabira. Dihimpung gitu. Imam Nawawi himpung. Tapi nak ada tak riwayat Nabi baca zulman kasirang kabira? Tak ada. Siapa yang himpung tu? Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi himpung seumpama tu? Sebab nak beramal dengan 2 riwayat. Tapi kasiran kabira ada Nabi himpung, Nabi tak pernah himpung. Satu riwayat zulman kasira, satu riwayat zulman kabira. Waktu asal ada ni. Kemudian hak ni kalau kita perasanlah hak amalan kita sama-sama ketika kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan takbiratul ihram, kita angkat tangan takbiratul ihram,
Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i kita, angkat tangan ketika takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i kitanya berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafa'u yadaihi hazwa mankibaihi izaftatahasalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat akan dua tangan, membetuli dua bahu apabila Nabi takbir memulai sembahyang. Nabi takbir memulai sembahyang, Nabi angkat dua tangan. Nabi angkat tinggi mana? Hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu. Itu mati molek tu. Membetuli dua bahu. Membetuli dua bahu. Itu hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Hadis dipakai oleh Imam Syafi'i, Nabi angkat tangan, yafa'u yadaihi hazwa mankibaihi izaftatah salah. Mengangkat oleh Nabi akan kedua tangan Nabi, membetuli dua bahu Nabi apabila Nabi memulai sembahyang, membetuli dua bahu. Ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kitanya bermazhab Syafi'i, tapi kita angkatnya bukan membetuli bahu. Kita ramau kita ni angkat pula membetuli telinga. Kemudian membetuli ni bukan suruh pegang. Pegang tak ada. Gesek tak ada. Gahar. Oh, gahar. Ibu jari ni, gahar cuping telinga. Gahar, gesek. Apa ke? Laga ke apa? Tak ada. Yang timbul khilafnya membetuli dua bahu ataupun membetuli dua telinga. Tapi hak hadis hak mazhab Syafi'i bukan sentuh. Hak sentuh tu memang salah dah bak sentuh. Kemudian dia merosokkan pula sunat hai'ah yang lain ketika mengangkat dua tangan. Kita kena faham gini. Angkat dua tangan satu sunat hai'ah. Angkat tangan tu parah mana? Parah. Hazwa. Ada hazwa. Membetuli. Pada membetuli. Separas. Angkat tu tinggi mana? Itu sunat hai'ah yang lain. Kemudian tangan tu macam mana? Sunat hai'ah yang lain. Kemudian jari itu himpun ataupun cerai, satu sunat hai'ah yang lain. Di situ dia banyak dipanggil sunnatun mustaqillatun. Sunat yang asing-asing. Yang mana sunnatun mustaqillatun, sunat yang asing-asing ni, kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Jadi angkat tangan satu sunat hai'ah. Kemudian parah mana? Satu sunat hai'ah yang lain. Kemudian di atas sunat hai'ahnya pastikan tapak tangan, perut, jari tangan menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu satu sunat hai'ah yang lain. Tidak menghadap kiblat hukumnya makruh. Mana tidak menghadap kiblat? Allah menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat dah ni. Menghadap kiblat. Kemudian tapak ni terbuka. Jangan duduk ngokor itu, terbuka. Satu sunat hai'ah yang lain. Kemudian sunat hai'ah laginya jari himpun, jari cerai. Dia ada riwayat jari ni cerai, ada riwayat jari ni himpun. Mazhab Syafi'i ambil hadis jari cerai. Mazhab Hambali ambil hadis jari himpun. Ni dia ada riwayat belakang ni. Jari cerai ataupun jari himpun. Cerai jangan cerai banyak. Terutama sekali ibu jari, jangan lagi banyak.
Sebab dia nak masalah kehadapan. Biar kehadapan tu kiblah. Ada ni. Kita angkat ni kan. Ni kita angkat. Kalau kita buat gini, dia akan baik. Kalau kita pergi pada hak jenis hak pegang telinga tu. Dia pegang telinga sini. Menghadap kiblat tak? Tapak tangan. Menghadap kiblat tak? Oh tu penuh hawa-hawa lagi. Mereka pegang sini. Ni. Lepas tu buka apa duk ngokor gini. Dia buat gitu tu merosakkan beberapa sunat hai'ah yang lain, hukumnya makruh. Dalam kitab kata ibu jari cuping telinga bawah, telunjuk cuping telinga atas, membetuli, bukan suruh pegang. Kemudian pula kita tegak gini, ada pandangan sunat imalah sedikit. Imalah ni condong. Jangan straight. Condong sedikit. Itu imalah. Ni condong. Kalau gini dipanggil straight, condong sedikit. Condong ke hadapan, condong ke kiblat. Ni tak ni, condong ke belakang. Sebab apa? Kiblat di sebelah belakang. So condong ke hadapan. Tapi kalau buat gini, condong ke mana? Buat gini memang punah beberapa sunat hai'ah yang lain. Memang tak kena gitu. Minta maaf lah hak jenis hak gesek telinga ni. Hau ni cuping telinga ni. Susah tu. Kita nak pergi kepada dia punya paras. Tinggi mana? Sekarang tangan sunat terbuka. Jari mazhab Syafi'i sunat cerai sedikit. Kemudian sama ada tegak ataupun condong ke hadapan, itu ada dua pandangan. Pandang ni. Kemudian yang kita nak tekan sini berkaitan dengan parah. Tinggi mana? Riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hak dalam mazhab Syafi'i pakai hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu. Tapi riwayat daripada Wa'il bin Hijir mengatakan bahawa Nabi mengangkat tangan membetuli telinga. Hadis Ibnu Umar membetuli bahu. Hadis Wa'il bin Hijir, hadis Bara' bin Azib, Nabi angkat membetuli dua telinga. Dia ada dua riwayat di situ. Satu hadis membetuli bahu, satu hadis membetuli telinga. Macam kita bicara surah tadi lah. Satu riwayat kuliah kul wallah, satu riwayat alam nasyrah, alam tarakai. Jadi angkat tangan ni ada riwayat membetuli dua bahu. Hadis ni lah hak dipakai dalam mazhab Syafi'i, membetuli dua bahu, tidak ada telinga. Tapi dalam mazhab Hanafi dia memilih hadis membetuli telinga. Cuma dalam mazhab Hanafi ni dia bahagi dua. Mazhab Hanafi dia bagi dua. Lelaki membetuli telinga, perempuan membetuli bahu. Itu mazhab Hanafi. Dia bagi dua. Sebab perempuan disunatkan menutup sedikit tubuh dia. Maka perempuan dalam mazhab Hanafi membetuli bahu. Dalam mazhab Syafi'i kita, lelaki ke perempuan membetuli bahu. Membetuli bahu. Orang perempuan lah kadang-kadang siang dia angkat tangan. Dia Allah. Ni duduk dalam nak pegang ke telinga ni. Sunat-sunat hai'ah yang lain tu dibuang habis. Hak tapak dengan perut, anak jari menghadap kiblah dia buang. Ada tu dia buang habis. Dia nak gomor juga ni. Lagi pegang ke telinga. Pegang telinga minta maaf, tak ada. Tak ada. Membetuli dua bahu, membetuli dua telinga. Tapi hadis mazhab Syafi'i kitanya membetuli dua bahu. Mazhab Hambalinya pilihlah antara dua. Nak membetuli telinga pun boleh, nak membetuli bahu pun boleh. Membetuli ni bukan pegang. Membetuli telinga, membetuli bahu. Jadi mazhab Hambalinya pilihlah antara dua. Hadis belaka dua-dua. Tapi sebab kita dahulu dalam Fathul Mu'in kitanya
dibicara tu di muka surat, di muka surat berapa ni, di muka surat 118 petok yang kedua daripada bawah. 118 jumpa 118 ni. Saya bukan nak baca kitab ni, nak ambil terjemahan dia sahaja. Sunat mengangkat dua tangan serta membuka. Ni mana buka makruh kalau kita tutup, buka. Kemudian cerai jari dalam keadaan cerai yang pertengahan. Dalam pertemuan kita ni, hazwa ay muqabila mankibahi, membetuli dua bahu. Gitu. Membetuli dua bahu. Kemudian apa dia membetuli dua bahu? Boleh dihuraikan kepada membetuli dua bahu dengan bahawa membetuli segala hujung jari dengan telinga sebelah atas, dan membetuli dua ibu jari dengan dua cubit telinga di bawah, dan membetuli tapak ni dengan dua bahu. Asalnya mengangkat tangan hazwa ay muqabila mankibahi, membetuli dua bahu, itu asal atau Imam Syafi'i kita. Kemudian dihuraikan macam mana membetuli dua telinga. Ini huraian Imam Nawawi. Apa makna membetuli dua bahu? Dengan bahu membetuli segala hujung jari dengan cuping telinga di atas. Dua ibu jari ni dengan dua cuping telinga di bawah, dan tapak tangan ni membetuli dua bahu. 3 hujung jari membetuli cuping telinga di atas, ibu jari membetuli cuping telinga di bawah, tapak tangan membetuli dua bahu. Tiba-tiba membetuli, dia suruh pegang. Maka hujung ni pegang hak cuping telinga atas, ibu jari pegang hak bawah, dan tapak nak pegang bahu. Nak orang nak tapak dengan bahu ni membetuli juga ni, kena pegang juga. Tapak dengan bahu ni apa mana? Tu kata salah tu. Sekarang membetuli ada 3. Hujung jari membetuli cuping telinga di atas, ibu jari membetuli cuping telinga di bawah, tapak tangan membetuli bahu. 3 membetuli. Bukan sentuh belaka tu. Tapi hak asalnya adalah membetuli dua bahu, tak ada telinga. Jadi kenapa membetuli dua bahu ditaswirkan, digambarkan dengan hujung jari membetuli telinga, tapak tangan membetuli bahu? Itulah hak Imam Nawawi himpun dua riwayat. Hak himpun ni dinyatakan dalam kitab Subulus Salam. Himpun ni dinyatakan dalam kitab Subulus Salam, syarah pada Bulughul Maram. Himpun dua riwayat ni dipanggil himpun yang elok, jam'un hasanun, dia kata himpun yang elok. Mana himpun yang elok? Satu hadis sahabat cerita Nabi angkat tangan membetuli bahu, hadis lain pula membetuli telinga. Himpun ni macam mana? Angkat pertengahan, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Makna apa ni? Himpun dua hadis. Kalau rendah sangat, tak ada bahagian hadis membetuli telinga. Kalau tinggi sangat membetuli telinga, tak ada hadis membetuli bahu. Maka pandangan Imam Nawawinya, himpun antara dua. Jangan tinggi sangat dan jangan rendah sangat. Rendah sangat membetuli bahu, tak ada bahagian membetuli telinga. Kalau tinggi sangat membetuli telinga, tidak ada membetuli bahu. Hak Imam Nawawinya himpun. Hadis kata membetuli bahu, bahagian tapak. Hadis kata membetuli telinga, bahagian jari. Ini hak Imam Nawawi. Adapun mazhab Imam Syafi'i sendiri tidak ada, hanya membetuli bahu sahaja, sebagaimana kebanyakan yang diamalkan oleh mereka yang bermazhab Hambali. Sentuh telinga memang minta maaf, tak ada. Sebab kalau sentuh telinga, tapak membetuli bahu nak buh mana? Dalam fiqh mazhab Syafi'i pula, hak dalil hak Imam Syafi'i kita adalah hadis riwayat Ibnu Umar,
radhiyallahu anhuma hazwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangan membetuli dua bahu apabila Nabi memulai sembahyang. Dua bahu, tak ada telinga. Poh hadis hak yang dipakai oleh Imam Syafi'i kita. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tu, tak ada telinga. Hak timbul telinganya hak Imam Nawawi. Hak Imam Nawawi ni barulah timbul hak membetuli telinga. Hak pandangan hak Imam Nawawi. Mana kita? Digegomo ke telinga habis sunat-sunat yang lain. Menghadap kiblah, jihad yang mulia, arah yang mulia. Tak ada kiblah, ada ke pipi. Ni duk gomo gini. Condong ke depan, tak ada dah condong ke belakang. Batu membetuli bahu bagaimana? Hilang, tak ada. Habis beberapa sunat hai'ah ditinggalkan kerana nak gomo telinga. Bukan tak ada tu. Sekarang membetuli bahu rendah sahaja, membetuli telinga tinggi. Hak Imam Nawawinya ambil tengah, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Hak Imam Syafi'i, hak Imam Nawawi himpun. Adapun pandangan mazhab Hambali tak ada gitu. Duk tengah gini tak ada. Hak adanya bahu, adanya telinga. Ambil antara dua, jangan buat tengah gitu. Apa? Buat tengah gitu tak tahu kiri kanan ni apa? Mu alif mana sebenarnya? Alif tu ke alif ning? Mai duk tengah je biar jelas ke alif tu ke alif ning ke? Mai duk tengah gitu. Sekarang ni hak Nabi kata bahu sudahlah. Ada riwayat sebut kata telinga. Ambil telinga sudahlah. Ambil tengah biar tapak membetuli bahu, jari betul telinga. Nabi dah buat gitu. Itu satu pandangan. Itu pandangan mazhab Hambali. Lepas tu macam mana? Pilih antara sama ada membetuli bahu ataupun membetuli telinga. Hak duduk tengah antara tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga ada pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Maliki pun mereka memilih dengan cara pandangan Imam Nawawi juga. Adapun mazhab Hanafi, membetuli telinga orang lelaki, membetuli bahu orang perempuan. Mazhab Hambali pilih antara dua, boleh belaka sebab ada hadis belaka. Hak Imam Nawawi pula tak usah duk pilih-pilih antara dua, ambil kedua-dua, membetuli bahu bahagian tapak, membetuli telinga bahagian jari. Ini yang disebut himpun dua riwayat. Hak Imam Nawawi. Kalau balik pada Imam Syafi'i, mengangkat tangan hanyalah membetuli bahu sahaja, rendah. Ada ni. Jadi angkat tinggi sedikit, jangan tinggi sangat, hilang pula untuk bahu. Jangan rendah sangat, hilang pula untuk telinga. Mana ambil tengah. Lepas tu macam mana? Tengok cermin rumah masing-masing. Balik warna lama duduk kat cermin tu, nak solek ke apa lagi? Tak solek dah ni. Ni nak tengok tangan tinggi mana. Selama kini duduk kat cermin, lama duduk solek. Dan ni nak tengok macam mana kita nak angkat. Kita angkat tinggi, tinggi, membetuli telinga. Kena dah ni saya angkat ni, membetuli telinga. Ada tak bahagian bahu? Tak ada. Kalau rendah, membetuli bahu. Dikira membetuli itu kepada hujung jari. Membetuli bahu. Ada tak telinga? Tak ada. Tapi inilah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian Imam Nawawi ni dia angkat. Angkat jangan tinggi, hilang asal bahu. Mana ni? Tapi kenapa angkat sedikit? Bahu masih lagi ada. Mana membetuli bahu? Ni tapak ni ada lagi membetuli bahu. Lepas tu bahagian telinga, bahagian jari. Mana? Dua hadis dipakai. Membetuli telinga untuk jari, membetuli bahu untuk tapak tangan. Ini pandangan Imam Nawawi, ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi sebagian dalam Fardhu Mu'in kita ni, mengangkat dua tangan, membetuli bahu. Situ. Mana makna membetuli bahu? Maulah dihuraikan. Ada taswir gambaran dia. Hujung jari membetuli telinga atas,
ibu jari membetuli cupi telinga bawah, tapak membetuli bahu. Itu hak Imam Nawawi himpun daripada dua hadis. Satu riwayat membetuli telinga, satu riwayat membetuli bahu. Nak cerita hak jenis himpun. Satu pandangan lah, satu pandangan tak setuju himpun. Sebab Nabi tak himpun. Pilih mana-mana riwayat. Macam kita bicara hak berkaitan dengan bacaan surah ketika semayang qabliyah subuh. Hak pandangan kitab kita ni himpun. Hak pertama alam nasyrah dan kuliah. Hak kedua alam tarakai dan kul huwallah. Himpun. Himpun tu masih lagi tak panggil memanjangkan, masih lagi tarfif, masih lagi ringan. Kalau nak pilih antara alam nasyrah, alam tarakai ataupun kuliah dan kulullah, ada khilaf ulama di situ. Ada setengah pandangan afdal kita ambil alam nasyrah waktu pertama lepas Fatihah dan alam tarakai. Wa yundabu ittija'un bainahuma wa bainal fardi illam yuakhirhuma anhu. Ini hak sunnah yang kurang diamalkan. Selepas sembahyang qabliyah subuh, sebelum sembahyang fardu subuh, sunat mengiring menghadap kiblah terlebih dahulu sebagaimana mayat dalam kubur. Ini sunnah yang jarang-jarang diamalkan. Mengiring sekejap untuk mengingati kita di alam barzakh. Kita akan mati duduk dalam kubur, mengiring seumpama tu. Bukan tidur ni, bukan khroh bunyi, mengiring je sekejap. Sunat. Ni jarang diamalkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.